Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Amira binti Fakhruddin dan beberapa orang ahli kumpulan saya iaitu Iman, Kamarina, Yasmin dan Khairun Nisa akan membentangkan kaitan kurikulum sejarah dengan kehidupan masyarakat, individu dan negara. Slide seterusnya. Seterusnya. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR merupakan perintis kepada model-model kurikulum di Malaysia. Sebagai tapak permulaan, banyak kekurangan serta penambahbaikan yang telah dilakukan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Walau bagaimanapun, ia menjadi asas kepada permulaan kurikulum sehingga terhasilnya kurikulum bersepadu sekolah rendah yang juga dikenali sebagai KBSR pada tahun 1983. Pada tahun 2011, berlaku lagi satu perubahan dalam kurikulum sejarah iaitu terbentuknya kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR. Slide seterusnya. Kurikulum baru sekolah rendah KBSR telah memperuntukkan mata pelajaran kajian tempatan di dalam kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Kajian tempatan merupakan mata pelajaran yang dihasilkan daripada gabungan aspek sejarah dan geografi peringkat rendah. Murid-murid wajib mempelajari mata pelajaran ini apabila mereka berada di tahap 2 iaitu bermula pada tahun 4 sehingga tahun 6. Namun begitu, mata pelajaran kajian tempatan ini tidak dimasukkan dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Apabila KSSR diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 2011, mata pelajaran kajian tempatan telah ditransformasikan kepada mata pelajaran yang lebih khusus iaitu sejarah. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Khairunisa. Saya akan meneruskan pembentangan. Mata pelajaran sejarah akan dilaksanakan secara rasmi bermula pada tahun 2014 di semua sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan di Malaysia. Kurikulum sejarah di sekolah rendah akan memberi penekanan yang khusus kepada sejarah negara selaras dengan kehendak kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa celik sejarah di samping menghayatinya. Pada mata pelajaran sejarah termasuk dalam mata pelajaran teras di bawah tunjang kemanusiaan. Subjek ini akan diajar kepada murid-murid tahap 2 dan kurikulum diorganisasikan secara modular. Kandungan mata pelajaran pula disediakan dalam bentuk modul. Kaitan kurikulum sejarah dengan kehidupan masyarakat, individu dan negara. Bagi melahirkan individu, masyarakat dan negara yang patriotik, beberapa elemen diperkenalkan dalam sejarah KSSR yang mampu memupuk patriotisme dalam kalangan individu, masyarakat dan negara. Antaranya ialah 7 dimensi kewarganegaraan, nilai sivik, asas kemahiran pemikiran sejarah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran, dan standard prestasi. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Kamarina. Okay, terima kasih kepada saudari Khairunisa. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kurikulum sejarah sekolah rendah yang berasaskan kepada 6 tunjang KSSR. 6 tunjang tersebut saling menyokong antara satu sama lain serta disepadukan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Antaranya ialah yang pertama komunikasi, iaitu yang melibatkan penggabung jalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Yang kedua ialah sikap dan nilai. Sikap di sini merujuk kepada nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam kalangan murid. Seterusnya ialah literasi sains dan teknologi.
Literasi ini melibatkan penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik, penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik dan akhir sekali ialah penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi. Yang keempat ialah keterampilan diri. Keterampilan diri merujuk kepada pemupukan kepimpinan dan sebuah jati diri melalui aktiviti kurikulum. Okey, seterusnya ialah kemanusiaan. Kemanusiaan ini merujuk kepada sikap manusia dengan manusia yang lain yang melibatkan penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar. Dan yang terakhir ialah kerohanian. Kerohanian di sini merujuk kepada ihsan kita terhadap insan yang lain. Seterusnya, Saudari Nisa boleh ke slide seterusnya. Okay. Saling menyokong iaitu kesepaduan yang bererti melahirkan model insan yang seimbang, harmonis, berpengetahuan dan berketerampilan. Seterusnya ialah pendekatan PDP sejarah. Yang pertama terdiri daripada pembelajaran dua bilik darjah iaitu PLDB. Yang kedua ialah pembelajaran akses kendiri iaitu PAK. Dan yang terakhir ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang seterusnya kita akan beralih kepada slide yang menunjukkan tentang tema yang ditekankan dalam kurikulum sejarah sekolah rendah. Terdapat beberapa tema yang ditekankan, antaranya adalah tema mengenali negara kita dalam aspek bagaimana kehidupan negara kita sebelum kita, atau sebelum kita dijajah, ketika dijajah dan selepas dijajah, dan kehidupan kita sebelum merdeka dan selepas merdeka. Yang kedua adalah tema mengenai sejarah negara kita daripada aspek bagaimana sejarah negara kita berlaku beberapa siri peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan, berlaku beberapa perjanjian-perjanjian untuk melaksanakan kemerdekaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah tema mengenai kewarganegaraan dan cintai tanah air. Bagaimana pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin tanah air terdahulu menerapkan unsur-unsur patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia agar sentiasa melahirkan semangat untuk sentiasa berkorban demi negara. Tema sejarah tersebut berasaskan sikap ingin tahu dan menghargai keunikan negara dalam melahirkan warga negara yang patriotik di Malaysia. Untuk slide seterusnya. Slide seterusnya adalah membincangkan tentang kesan tema sejarah kepada murid-murid pada era zaman moden ini. Dapat ditafsirkan kepada itu murid dapat menilai warisan negara kita daripada murid dapat menilai warisan negara kita daripada pelbagai aspek. Maksudnya dapat mengetahui sejarah tanah air kita dan menilai sejarah kita perlu dipertahankan ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah lebih menghormati masyarakat pelbagai kaum, kerana melalui sejarah kita dapat tahu kehadiran kaum yang datang ke negara kita sebagai apa dan sebagai tujuan apa. Dan seterusnya, yang ketiga adalah untuk mempertahankan identiti dan warisan negara melalui kita dapat lihat melalui pembelajaran atau penelitian tentang sejarah kita dapat tahu bagaimana peritnya zaman nenek moyang kita dulu untuk mempertahankan negara yang tercinta ini, bukan hanya dengan melalui perbincangan semata-mata tapi melalui pertumpahan darah. Okay, yang keempat adalah memahami perbezaan kaum dan budaya dan agama. Dengan belajar sejarah juga kita dapat faham tentang perbezaan kaum yang ada di negara kita, budaya dan agama. Seterusnya kita dapat mewujudkan satu toleransi yang erat antara pelbagai kaum negara kita. Okay, untuk slide yang ketiga dan terakhir untuk saya. Okay, kita bergerak kepada contoh pengetahuan dan penerimaan terhadap budaya kaum-kaum di Malaysia seperti pakaian, makanan, tarian dan pelbagai dengan keunikan akan membantu masyarakat Malaysia memahami dan menghargai keistimewaan yang ada di negara Malaysia. Okay, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada Khadijah Yasmin. Terima kasih saudara Iman.
saya akan meneruskan tentang elemen kedaulatan negara dalam kurikulum sejarah. Okey, murid didedahkan dengan pencapaian negara dari segi ekonomi, sosial dan pencapaian di peringkat antarabangsa. Antara kesannya ialah yang pertama, murid akan mempunyai perasaan bangga terhadap pencapaian negara. Yang kedua, murid akan memahami cabaran negara dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, pembinaan jati diri dalam diri murid akan dapat dibentuk dengan jayanya. Okey, kesimpulan. Seterusnya. Kesimpulannya, kurikulum sejarah sekolah rendah merupakan satu bentuk kurikulum yang dilihat sebagai satu usaha dalam melahirkan warga negara yang bersatu padu, mempunyai perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia, berpengetahuan dan menghayati dan mengamalkan ciri-ciri warga negara yang cemerlang. Okey, elemen-elemen yang diterapkan dalam kurikulum ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menerapkan nilai-nilai yang akan membentuk kehidupan masyarakat yang lebih patriotik dan juga mempunyai jati diri yang kukuh. Walaupun begitu, memandangkan kurikulum sejarah ini merupakan kurikulum yang baru ingin dilaksanakan di peringkat sekolah rendah, perhatian yang mendalam terhadap pelaksanaannya dari setiap aspek perlu diambil berat supaya usaha ini tidak akan menjadi sekadar melepaskan batuk di hujung tangga. Maafkan saya, melepaskan batuk di tangga. Pendekatan yang menarik perlulah digunakan oleh guru dan juga ketua panitia sejarah supaya sesi pembelajaran akan menjadi lebih berkesan terhadap murid-murid. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kami semua. Yang baik itu datang daripada Allah dan kekurangan yang ada itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.